Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya Nur Hashimah binti Abdullah dan juga sahabat-sahabat Ustazah Nur Alina Fatilah binti Muhammad dan Ustazah Rosliza binti Mat Ramli akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu cabaran dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Sebagai mukadimah, pengenalan ataupun latar belakang kajian, pentaksiran berasaskan sekolah. Pada mulanya diperkenalkan secara rasmi seiring perubahan kurikulum kepada kurikulum standard sekolah rendah melalui surat siaran Lembaga Peperiksaan Bilangan 3 bertarikh 29 Julai 2011. Jadi pentaksiran bilik darjah ini dilaksanakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang sebenarnya membantu untuk menilai tahap kemajuan murid serta memperbaiki tahap pengajaran guru. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk memberi kefahaman tentang konsep PBD, merungkai cabaran yang dihadapi oleh guru-guru pelaksana, seterusnya memberikan jalan penyelesaian yang mungkin membantu melancarkan pelaksanaan PBD di sekolah. Secara ringkasnya, pentaksiran berasaskan sekolah mengandungi komponen akademik iaitu terbahagi kepada pentaksiran pusat dan juga pentaksiran sekolah, manakala pentaksiran berbentuk bukan akademik pula terbahagi kepada pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan core curriculum atau PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik yang lebih dikenali sebagai PPSI. Dan pada akhir tahun 2016, pentaksiran sekolah dikenali sebagai pentaksiran berasaskan bilik darjah. Kita merujuk kepada objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa perkara, iaitu yang pertamanya mengenai konsep pentaksiran bilik darjah ataupun PBD di sekolah. Yang keduanya, cabaran yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Dan juga yang ketiganya adalah cadangan penyelesaian yang boleh diambil untuk melancarkan pelaksanaan PBD. Kertas konsep ini menggunakan reka bentuk kajian analisis kepustakaan. Penerangan tentang sejarah dan konsep pentaksiran adalah merujuk kepada beberapa buku dalaman sesawang KPM. Kami juga mengkaji cabaran-cabaran yang wujud berdasarkan kajian-kajian lepas, dokumen-dokumen rasmi KPM serta artikel-artikel yang dimuat turun dari laman sesawang. Cabaran-cabaran tersebut disusun di bawah subtopik mengikut tema dan juga cadangan penambahbaikan terhadap isu yang diketengahkan juga dikemukakan berdasarkan pengalaman pengkaji dan juga hasil kajian daripada pengkaji-pengkaji sebelum ini. Seterusnya kita melihat kepada konsep PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Menurut KPM, PBD ialah satu proses yang berterusan dalam sesi PDP ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh maklumat mengenai tingkah laku murid dari sudut perkembangan, dari sudut kemajuan, dari sudut kebolehan dan juga penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. PBD boleh berlaku melalui pentaksiran berbentuk formatif, iaitu mentaksir perkembangan untuk pembelajaran, iaitu secara berterusan dalam PDP, dan juga bentuk formatif iaitu sebagai pembelajaran, mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran yang berterusan dalam PDP, dan juga PBD boleh menggunakan bentuk sumatif, iaitu tentang pembelajaran yang mentaksir perkembangan tentang pembelajaran, iaitu pada akhir sesuatu tempoh tajuk ataupun bidang pembelajaran. Seterusnya kita melihat kepada ciri-ciri utama PBD. Terdapat 9 ciri utama yang dapat membantu guru dalam PBD, iaitu ciri tersebut ialah guru sebagai pelaksana utama perlulah untuk merancang bagaimana cara untuk menilai muridnya secara bersistem, termasuklah menentukan objektif pembelajaran, merancang
dan membina instrumen, melaksanakan pentaksiran, merekod hasil, membuat refleksi, menganalisis maklumat, melapor dan juga membuat tindakan susulan hasil dari pentaksiran. Ia juga perlu dilaksanakan secara berterusan dalam bentuk formatif atau sumatif supaya perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid dapat dikesan. Dan ia juga boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, iaitu melalui penulisan, melalui lisan dan juga pemerhatian berasaskan kriteria yang terdapat dalam standard pembelajaran, standard prestasi dan juga tahap penguasaan yang telah ditetapkan. Pentaksiran juga perlu fokus kepada perkembangan individu berdasarkan kemampuan seseorang murid. Bukanlah bertujuan untuk membuat perbandingan dengan murid yang lain. Jadi oleh itu, pentaksiran perlulah dilaksanakan secara holistik meliputi domain kognitif, psikomotor dan juga afektif dan juga sosial. Dengan ini membolehkan tindakan susulan itu boleh diambil bagi mengatasi kelemahan pembelajaran murid dan mempertingkatkan kekuatan pembelajaran mereka. Jadi guru juga perlu untuk menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya agar murid mampu melatih diri untuk mentaksir kemajuan secara berterusan dan akhirnya guru mendapat maklumat tambahan yang diperlukan. Seterusnya kita melihat kepada cabaran pelaksanaan PBD, iaitu kita melihat kepada peranan guru dalam memperkasakan keilmuan dalam mendepani cabaran dunia pendidikan ini. Guru sangat berperanan dan berdepan dengan suasana yang sangat kompleks dan juga mencabar untuk terutamanya dalam melaksanakan PBD. Jadi cabaran yang pertama iaitu berkaitan dengan pengetahuan, kefahaman dan juga sikap guru itu sendiri. Dalam satu kajian yang dibuat oleh Atika dan Hasmadi 2019, mendapati bahawa tahap persepsi guru pendidikan Islam masih berada di tahap yang sederhana disebabkan pengetahuan mengenai pentaksiran yang tidak menyeluruh. Ini menyebabkan berlakunya keciciran maklumat, seterusnya meminimalkan kefahaman guru-guru terhadap konsep pentaksiran. Dan yang seterusnya kita melihat kepada cabaran bermanan tugasan guru yang semakin bertambah. Dalam satu kajian yang dibuat oleh Lius dan Mahmud pada tahun 2021, seramai 128 responden yang sebanyak 35.15% berada dalam tahap tekanan yang tinggi, manakala 44.53% guru berada di tahap sederhana terhadap PBD yang dilaksanakan di sekolah kebangsaan jenis Cina. Jadi data ini membuktikan bahawa guru sangat tertekan dan juga terbeban dengan perubahan proses dan cara pengajaran. Contohnya, walaupun murid di tahap 1 tidak perlu menduduki peperiksaan, tetapi mereka tetap perlu dinilai dengan lebih teliti setiap hari, sehingga perkara ini dapat menambah beban tugasan guru di sekolah. Seterusnya, dari sudut cabaran disiplin murid ataupun sikap murid itu sendiri, isu ketidakhadiran murid ke sekolah juga turut menjadi bebanan kepada guru dalam mentaksir. Jadi kenyataan ini kalau kita lihat kepada hasil kajian yang dibuat oleh Lius dan Mahmud tadi, seramai 48.43% guru berada dalam tahap tekanan yang tinggi dan juga 32.03% dalam tahap tekanan sederhana disebabkan kesukaran dalam mengawal murid terutama dalam sesi PBD yang berbentuk interaksi, komunikasi, bekerja dalam kumpulan dan juga lain-lain. Seterusnya, cabaran dari sudut pengiktirafan profesional. Juga di dalam kajian yang dibuat oleh Lius dan Mahmud, mendapati bahawa pentadbir sekolah ni bukan sahaja kurang menghargai, malah kurang memberikan galakan serta sokongan dari sudut kebajikan dan juga tugasan guru yang bertanggungjawab membuat taksiran bahasa Melayu di sekolah kebangsaan jenis Cina. Dan yang terakhirnya, dari sudut pengajaran subjek. Jadi jika melihat kepada tahap tekanan guru dalam subjek-subjek yang menerapkan PBD dalam proses pengajaran pembelajaran ini adalah tinggi. Jadi menyebabkan
berlakunya pelaksanaan yang kurang berkesan terhadap pentaksiran di dalam bilik darjah. Antara cadangan penyelesaian yang boleh diambil daripada hasil kajian kami, iaitu yang pertamanya berkaitan dengan kompetensi guru. Dalam satu kajian yang dibuat oleh Hariyatul Hafizah 2021 mendapati bahawa guru-guru yang menguasai dokumen standard kandungan dan pentaksiran ataupun DSKP akan lebih berjaya menghasilkan rancangan pengajaran harian yang mengikut kebolehan dan keupayaan kognitif murid. Dan guru dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid akan dapat menghasilkan instrumen pentaksiran yang lebih sesuai. Oleh itu, lebih banyak kursus dan latihan yang berkaitan dengan pentaksiran ini yang perlu dihadiri oleh guru-guru. Dengan itu dapat menambah pengetahuan dan kemahiran mereka dalam pentaksiran. Berdasarkan satu kajian oleh Baskaran Kanan dan rakan-rakan mengenai keberkesanan pelaksanaan bengkel pentaksiran bilik darjah, kesemua peserta bengkel menyatakan bahawa objektif bengkel iaitu memahami konsep PPD dengan jelas dan melaksanakan PPD dengan berkesan telah tercapai. Jadi dengan sebab itu mereka mencadangkan agar bengkel seumpama itu perlulah dilaksanakan ataupun dijalankan kepada guru-guru yang lain. Cadangan yang kedua adalah dari sudut pengurusan PBD di peringkat sekolah. PBD perlu dijadikan topik utama dalam mesyuarat jawatankuasa kurikulum sekolah dan juga mesyuarat panitia mata pelajaran. Perancangan PBD perlu disediakan oleh setiap panitia dan dibincangkan secara menyeluruh dari aspek kemahiran guru, proses pelaksanaan dan juga pelaporan. Manakala mesyuarat jawatankuasa kurikulum bantuan teknikal perlu membincangkan tentang masalah dan juga penambahbaikan tentang PBD ini. Seterusnya, pengurusan PBD di peringkat PPD. Pemantauan pelaksanaan PBD di setiap sekolah hendaklah dilakukan di samping perkongsian ilmu amalan terbaik dan penyelesaian masalah dalam kalangan pentadbir sekolah dan guru-guru. Lawatan, kunjung bantu dan sesi bimbingan kepada guru-guru juga perlulah diatur dengan lebih bersistematik supaya guru-guru lebih terdedah dengan maklumat-maklumat terkini yang dapat membantu guru dalam melaksanakan PBD. Seterusnya, pengurusan PBD di peringkat JPN ataupun Jabatan Pendidikan Negeri. PBD perlu dijadikan agenda dalam dialog prestasi bersama PPD agar perekodan dan pelaporan dilaksanakan oleh setiap sekolah. Seterusnya, sekolah dapat menyalurkan setiap isu dan juga cabaran dan juga penyampaian maklumat terkini tentang PBD perlu diberikan sentiasa, terutamanya cadangan tentang penambahbaikan. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan cadangan dan penyelesaian dari sudut sikap dan juga integriti guru itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, sikap dan integriti guru ini sangat penting. Seperti mana yang dalam satu kajian yang dibuat oleh Farah dan juga kawan-kawan rakan-rakan pada tahun 2020, sikap, tingkah laku dan juga kualiti guru antara skop penting dalam mengukur tahap keberkesanan sistem pendidikan. Oleh itu, guru perlulah membuat penilaian yang adil dan telus dalam menentukan tahap penguasaan murid dalam PBD. Jadi kesimpulannya, guru berperanan besar dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Sikap positif guru serta faktor-faktor luaran, iaitu faktor sebagai pengubah dasar, iaitu KPM, dan juga faktor kerjasama daripada pihak JPN dan juga pihak PPD serta ibu bapa dan juga sikap murid sendiri adalah penting dalam memastikan kejayaan pelaksanaan PBD di sekolah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.